Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ni kita akan bincangkan tentang subtopik 4.3 iaitu kitar haid. Okey, dalam subtopik 4.3 ni ada 3 poin penting yang kita perlu pelajari, iaitu yang pertama kita akan tengok rajah kitar haid dan juga perubahan-perubahan pada dinding uterus semasa haid. Yang kedua, kita akan tengok berkaitan antara fasa subur kitar haid dan juga proses persenyawaan. Yang terakhir, kita perlu tahu kepentingan menguruskan kebersihan diri semasa haid. Perempuan akan mula mengalami haid selepas mencapai akhir balik. Haid merupakan tanda bermulanya kitar haid. Semasa haid, peluluhan dinding uterus dan darah mengalir melalui faraj. Okey, kitar haid ni pula dia merujuk kepada satu siri perubahan yang berlaku kepada dinding uterus dan juga ovari. Masa kitar haid ni terdapat pembentukan dan pembebasan telur yang matang. Okey, kitar haid ni dia dikawal oleh otak kita dan juga sistem endokrin yang membebaskan hormon. Perempuan yang normal mengalami kitar haid kira-kira 28 hari dan ianya berbeza-beza mengikut individu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kitar haid seseorang perempuan tu, seperti pengambilan nutrien, perubahan berat badan secara mendadak, perubahan emosi dan juga tekanan mental. Sebab itulah kadang-kadang kitar haid seseorang tu boleh berubah, sama ada makin pendek ataupun lebih lama daripada 28 hari. Okey, so sampai bila seseorang perempuan tu akan mengalami haid? Bermula daripada akhir balik sehinggalah seseorang perempuan tu mengalami putus haid ataupun menopause. Proses menopause ni berlaku dalam lingkungan umur 48 hingga 55 tahun. Okey, rajah ni menunjukkan kitar haid. Okey, dalam kitar haid ada 4 fasa penting, iaitu fasa haid, fasa pemulihan, fasa subur dan juga fasa pra-haid. Dalam kitar haid ini ada satu hari yang penting, iaitu hari ke-14. So hari ke-14 ni di mana berlakunya proses pengovulan, di mana ovum akan dihasilkan di ovari dan ovum dihasilkan pada fasa subur. Okey, sekarang ni kita tengok dengan lebih detail tentang fasa-fasa dalam kitar haid. Okey, fasa pertama bermula daripada hari pertama hingga hari ke-5. Fasa ni dipanggil sebagai fasa haid. Okey, dalam fasa haid, lapisan dinding uterus, salur darah dan ovum yang tidak tersenyawa terluluh dan dia akan disingkirkan apabila haid bermula. Fasa kedua bermula daripada hari ke-6 hingga ke-11. So fasa ni ialah fasa pemulihan. Semasa fasa pemulihan ni, dinding uterus mula dibina semula dan menebal. Okey, so salur darah pada dinding uterus mula terbentuk dan bersedia untuk menerima penempelan sel yang telah disenyawakan. Okey, so kalau kita tengok dalam rajah tu, kita nampak lapisan uterus dia tebal. Seterusnya ialah fasa subur. Okey, so fasa subur bermula hari 12 hingga hari ke-17. So dalam fasa subur, ovum dibebaskan dari ovari pada hari ke-14 kitar haid. So proses ni kita panggil sebagai proses pengovulan. Dalam fasa subur, dinding uterus dan salur darah terus berkembang. Sekiranya ada sperma, persenyawaan mungkin berlaku. Fasa terakhir ialah fasa yang paling lama, bermula daripada hari ke-18 hingga hari ke-28. So fasa ni kita panggil sebagai fasa pra-haid. Okey, semasa fasa pra-haid, dinding uterus terus menebal dan kaya dengan salur darah. Jika berlaku persenyawaan, penempelan embrio akan terjadi di dinding uterus. So kitar haid akan berulang semula sekiranya persenyawaan tidak berlaku. Penjagaan kebersihan diri semasa haid sangat penting bagi memastikan sistem pembiakan kita tidak dijangkiti oleh mikroorganisma seperti virus, bakteria ataupun kulat. Semasa haid, wanita perlu sentiasa menukar tuala wanita 3 hingga 4 kali sehari bagi menghindari jangkitan bakteria ataupun virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran kencing ataupun UTI. UTI ialah urinary tract infection. UTI ialah jangkitan oleh mikroorganisma pada bahagian tertentu saluran kencing, sama ada ginjal, ureter, pundi kencing dan uretra. Jangkitan pada saluran kencing bawah merupakan jangkitan yang kerap berlaku. Ia berlaku apabila bakteria memasuki saluran kencing. Kebanyakan bakteria yang memasuki saluran kencing akan dibuang ketika membuang air kecil. Jika bakteria tersebut kekal dalam saluran kencing, jangkitan akan berlaku. Okey, selain itu, wanita haid juga digalakkan untuk mandi dengan kerap untuk membersihkan tubuh badan.
Apakah yang akan berlaku sekiranya seseorang perempuan itu mengalami masalah kitar haid yang tidak stabil? So, semoga dengan perbincangan kita tadi tu, pelajar-pelajar akan lebih jelas dengan fasa-fasa dalam kitar haid dan juga perubahan-perubahan yang berlaku pada dinding uterus semasa kitar haid. Okay, selain daripada tu, pelajar-pelajar juga perlu tahu perkaitan antara fasa subur dan juga proses persenyawaan. Dan akhir sekali ialah tentang cara-cara menjaga kebersihan diri semasa haid. Okey, kita dah belajar tadi, kitar haid yang tidak stabil boleh memberikan kesan buruk terhadap kesihatan wanita. So, mana-mana pelajar yang mengalami masalah ataupun ada soalan, bolehlah bertanya kepada ibu ataupun mana-mana guru wanita di sekolah anda bagi mengelakkan masalah kitar haid tidak stabil. Jumpa lagi dalam subtopik akan datang. Bye. Assalamualaikum.